Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan ayat 41. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين قال هذا صراط علي مستقيم. Allah Ta'ala berkata, inilah dia jalanku yang lurus, semestinya ke atasku untuk menjaganya. Sesungguhnya hamba-Ku tiadalah ke atas mereka sebarang sultan kuasa kecuali sesiapa yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang sesat. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim. Ay hadza haqqun 'alayya an ura'iyahu. Bahawasanya inilah dia perkara yang semestinya ke atasku untuk menjaganya, yakni menjaga jalan yang lurus sehingga la inhirafa fihi, tidak ada kebengkokan, tidak ada penyelewengan pada jalan itu. Ini jaminan Allah bahawa sesiapa yang mengikuti jalan yang disebut sirat mustaqim, dia tidak akan berjaya untuk disesatkan oleh syaitan. Sebab sebelum tu dia telah berjanji kepada Allah, wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka itu semuanya. Tetapi Allah Ta'ala memberi jaminan, melainkan orang-orang di kalangan hamba-Ku yang dipelihara. Lalu diberi tambahan bahawasanya jalan yang lurus ini
hadza bila disebut alayya haqqun alayya, haqqun alayya, alayya apabila dimasukkan kalimah ala di sini, ia menyatakan kepada kemestian, sesuatu yang bersifat kemestian. Contohnya alallahi tawakkalna, pernah kita baca dalam ayat di awal surah Ibrahim. Mestinya bagi kita bertawakal kepada Allah. Ataupun kalau kalimah alayya ni biasa digunakan kalau kita belajar dalam bab fiqh, kitabun nuzur wal aiman, kitab menyatakan nazar dan sumpah. Kalau seseorang mengatakan alayya an, maknanya wajib bagi saya, wajib ke atas saya untuk saya buat, maka ia membawa kepada maksud dia bernazar. Itu dari segi istilah Arab lah. Kalau dia mengatakan alayya, wajib bagi aku begini. Ataupun kalau dalam bab zihar, siapa belajar bab fiqh dalam bab munakahat, seorang suami yang cuba menyamakan mana-mana bahagian anggota badan isterinya dengan wanita yang diharam oleh suami mengahwininya. Contohnya, si suami berkata anti alayya ka dhahri ummi, mu ni dengan mu aku serupa dengan punggung, dengan belakang mu aku. Ini dalam zaman jahiliah dah berlaku hukum zihar, tapi dari segi bahasa Arabnya digunakan kalimah alayya, seolah-olah menjadi suatu kemestian. Kalau dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, mu bagi aku semestinya sama dengan aku, maka ia membawa kepada suatu hukum yang berat. Kifarat itu boleh kita baca dalam surah Al-Mujadalah. Di sini Allah Ta'ala memberi jaminan, qala hadza siratun alayya, inilah dia yang mestinya ke atas aku. Tetapi kemestian bagi Allah bukan sesuatu yang wajib. Kita kena faham apabila disebut ianya sesuatu yang mesti, bukan sesuatu yang wajib. Sebab wajib itu hukum taklif yang tidak dikenakan kepada Allah. Hukum taklif wajib, fardu, ada sunnah, haram, sebagainya itu taklif untuk kita makhluk. Tapi apabila Allah Ta'ala menyebut alayya di sini, seperti perkataan lain disebut haqqan ataupun haqiqun. Haqiqun ala alla aqula ala Allah. Apabila Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, lalu dia beritahu haqiqun alayya. Haqiqun dengan maksud serupa dengan istilah alayya, serupa dengan haqqan. Haqiqun semestinya bahawa aku tidak akan mengatakan kepada Allah kecuali perkara yang benar. Ini kata-kata Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun dalam surah Ar-Rum, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah semestinya ke atas kami untuk menolong orang-orang beriman. Apabila Allah Ta'ala menyatakan haqqan, dari segi uslubnya sama dengan haqiq, sama dengan alayya, tetapi ia tidak membawa kepada maksud hukum taklif wajib. Tetapi ini suatu janji yang disebut oleh ulama tafsir li ziyadati at-ta'kid ala wa'dihi, untuk Allah Ta'ala menambahkan lagi kepastian bagi janjinya bahawa dia mesti buat apa yang dia janjikan. Maka kalau mari dengan alayya di sini, kita faham bahawa Allah Ta'ala memberi jaminan yang sungguh-sungguh. Jalan agama Islam adalah jalan yang lurus. Sesiapa yang mengikutinya barulah dia selamat. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu wahai iblis, sebab ayat ini khitab kepada iblis, kamu tidak mempunyai sebarang sultan. Sultan ini sebarang kudrah ataupun at-tamkin, kekuatan untuk kamu menyesatkan mereka, melainkan sesiapa yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang sesat. Sesiapa yang mengikuti engkau dari kalangan orang yang sesat. Kalau tak ikut, lain cerita. Dia ikut ni, dia ada banyak maksud ikut. Ikut dengan maksud ikut ittaba'a, yattabi, ikut dengan apa dia, dengan tetap. Ikut dengan tetap. Tetapi sesiapa yang kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak ikut, maka sifat sesat itu dia berubah. Sebab tu kalimah rawin, rawin maknanya dhalin, sama. Sama. Kalimah rawa ni, rawa dia ada dua maksud. Rawa dengan maksud lenyap, hilang, sama dengan dhalla. Dhalla dengan maksud raba, hilang, lenyap. Contoh dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma rawa. Rawa, rawun minal rawin, di kalangan yang sesat. Apabila Nabi Adam
melakukan kesalahan makan buah larangan dalam syurga, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Taha, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam telah menderhaki Tuhannya dan dia telah menjadi sesak. Bukan sesak yang berpanjangnya, bukan kata sesak semua sesak iblis, tidak. Sesak kerana atas satu perintah dia, tu masa tu lah. Tetapi ada selepas tu dia kembali kepada jalan benar, sebab thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Tuhan memilihnya untuk diberikan keampunan baginya, lalu dia mendapat petunjuk. Jadi sifat sesak ni boleh berubah, kecuali sesiapa yang tegak tetap dengan sesak, pak mati dengan sesak, maka itulah orang yang dijanjikan wa inna jahannama lamau'iduhum, itulah orang yang dijanjikan untuk mereka neraka jahannam. Sebab itu kita kata rezeki istilah sesak ni dia sesuatu yang fleksibel. Bahasa sekarang disebut fleksibel, nak terjemahkan bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab disebut al-murunah, sesuatu yang boleh berubah dari segi bentuk keanjalannya. Fleksibel ni kalau kita ambil getah apa, getah mengikat tu, kita boleh heret nak bentuk ke mana, nak panjang gini, kok ni fleksibel. Ataupun kita ambil tanah liat plasticine, nak buat apa dia, bentuk kereta boleh, nak bentuk binatang pun boleh. Fleksibel. Sama juga perkataan sesak, dia sesuatu yang dia boleh berubah. Sebab itu apabila kita melihat perkataan sesak yang banyak digunakan oleh Nabi dalam perkataan yang dikaitkan dengan bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa iyyakum, berhati-hatilah kamu dengan muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dianggap, maksud baru dalam urusan agama, maka dianggap sesak. Wa inna kulla bid'atin dalalah, setiap yang sesak, yang bid'ah itu dianggap sesak. Mungkin orang kita ni dia memahami kalimah sesak tidak sama dari segi bahasa Arab. Maka sebab tu kita sangat ilaji apabila disebut perkara itu bid'ah. Tak, bid'ah sesak masuk neraka. Kita tak faham dari segi bahasa. Dia bukan begitu, sebab dia boleh sebab fleksibel. Tidak semua kesesatan itu dia boleh berpanjangan. Ada yang bersifat sementara, ada yang berpanjangan. Sebab tu kalimah sesak disebut dalam Quran, dzalika huwad dhalalul ba'id, ada sesak yang jauh. Ulaika fi dhalalin mubin. Ada setakat ad-dhalal sahaja tanpa dikaitkan dengan ba'id ataupun mubin. Sebab kedudukan dia boleh berubah. Apabila seseorang berada dalam keadaan keliru, sebenarnya segi bahasa Arab dia tu dikira sesak, bukan sesak mengikut pengertian bahasa Melayu. Apabila Nabi Yaqub mengatakan aku telah tercium bau badan Yusuf, lalu anak dia kata qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, demi Allah kamu telah berada dalam kesesatan kamu yang dulu. Tak, bukan sesak di sini, kekeliruan. Sebab jiwa dia terlalu rindu kepada Yusuf. Bila rombongan itu balik daripada Mesir, tak ada siapa di ke negeri mereka di di kawasan Palestin, dia telah tercium bau Yusuf. Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Rasul, Allah Ta'ala menisbahkan sifat dhalar, sesak. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan wa wajadaka, dia yang Allah mendapatika engkau yang Muhammad dhalan. Kita tak boleh terjemah sesak, kata Nabi SAW bukan gitu. Nabi dah keadaan keliru, mana satu nak ikut, sehingga dia mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dan bertahanus di gua Hira selama beberapa tempoh tertentu, sehingga menerima wahyu pertama, wa wajadaka dhalan. Tetapi apabila Nabi menerima wahyu pertama, sifat dhalun tak ada lah. Kata dia bersifat fleksibel. Kalau kita berada dalam keadaan kita tahu mana satu yang betul, maka kita minta kepada Allah, Allahumma hdini lima khtulifa fihi minal haqqi biizni. Mintalah petunjuk kepada Allah supaya diberi hidayah dalam masalah yang mereka berselisih dalamnya. Selagi kita tak jumpa, mana kita dikira masih kalau nak ikut dari segi kaedah bahasa, sesak. Bukan sesak dari segi istilah. Kenapa? Bukan istilah bahasa, apa dia, istilah hukum, tapi dari segi sudut bahasa Arab, sudut bahasa. Baik. Sebab asalnya perkataan ghawin, ghawa ataupun dhalla dengan maksud seseorang yang telah terkeliru daripada jalan
benar. Ini banyak berlaku dalam kehidupan umat Islam, khususnya kalau Islam sebut tadi kalangan ahlul bidah. Ahlul bidah mana ahli bidah orang yang memang sentiasa bergulma dengan perkara-perkara bidah. Menarik untuk kita melihat buku yang ditulis oleh saudara Zubaidi Muhammad, seorang ahli undang-undang dalam Jemaah Al-Arqam dulu. Dia keluar daripada Al-Arqam, dia tulis buku mendedahkan kepincangan yang berlaku dalam Al-Arqam, tersungkur di pintu syurga. Tersungkur di pintu syurga. Orang menganggap jalannya jalan yang betul, dengan imejnya serba besar dengan jubahnya. Kita melihat mesti kalau hidupan yang baik. Dia ada perkampungan khusus dulu di Sungai Pencada, Damansara. Semua orang tahu. Sesiapa yang sempat ikut perkembangan tahun 80-an sebelum diharamkan tahun 94. Tetapi rupanya banyak perkara yang tidak betul. Bagaimana ini berlaku? Sebab ilmu. Maka dia menulis sebuah buku, Tersungkur di Pintu Syurga. Seseorang yang mengharapkan dia berada di atas sirat mustaqim, akhirnya bila hampir ke pintu syurga, rupanya tak betul jalan selama ini. Ada kepincangan yang berlaku. Sebab tu kaedah disebut oleh ulama, ar-ruju' ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus bergelumang dalam kebatilan. Kalau kita tahu dah salah, kita U-turn. Kalau istilah sekarang kata U-turn, patah balik ke jalan yang benar. Bukannya kita terus berkerah untuk hidup di atas jalan yang sebenarnya tidak benar. Banyaklah ni timbul bulan-bulan Rabiul Awal ni, banyak timbul mesej, ada kata macam-macam. Ada seorang tuan guru menerima ijazah daripada Al-Habib, sesiapa yang membaca selawat sekian, tak tahu mari mana selawat tu, baca sebanyak 400 kali sehari dalam tempoh 30 hari bulan Rabiul Awal, cukup berapa? 400 kali 30 cukup 12,000 kali. Nescaya bermimpilah dia berjumpa dengan Nabi. Allahu Akbar. Ibadat selawat itu dijadikan suatu alat untuk gini tujuan. Mungkin orang tak tahu ini comel yang molek lah. Tetapi setiap persoalan ilmu dalam agama apabila tersasar, bahasa sekarang sebut tersasar, bahasa dulu disebut terbabas, maka ia dikira salah. Memang dia dikira salah, dia tidak sah, tidak valid untuk diterima di segi hukum agama. Sebab kaedah dalam beragama, la yu'bad illallah, tidak boleh disembah melainkan Allah. Sembah selain daripada Allah sesat. Dan Allah Ta'ala itu la yu'bad illa bima syara'ahu huwa. Tidaklah ia disembah kecuali dengan apa yang dia syariatkan, dengan apa yang Allah Ta'ala sendiri syariatkan. Kalau seseorang melakukan suatu ibadat yang Allah Ta'ala tidak syariatkan, maka ia dikira sesat. Walaupun dia beranggap apa salahnya niat kami untuk beribadat kepada Allah, tetapi ianya sesat, dikira sesat. Sebab tu Nabi memberi jaminan bahawa inilah dia jalanku, jalan yang mesti kamu ikuti. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, tapi syaratnya ala basirah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Perkara yang sama juga berhubung jalan ini, jalan yang benar, supaya manusia tidak disesatkan oleh syaitan. Apabila Allah Ta'ala menyatakan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah dia jalanku, jalan yang lurus, ikutlah dia. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, jangan kamu ikut jalan lain, kamu akan tersesat. Allahu Akbar. Dunia akhir zaman ini sesuatu yang sukar untuk kita hadapi. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa yang disebut oleh Nabi, inna mimma akhafu alaikum, di antara perkara yang aku takut berlaku kepada umat aku adalah yang disebut syahawatul ghayyi, keinginan syahwat yang menyesatkan, sama ada fi butunikum wa furujikum, sama ada pada perut kamu dan anggota kemaluan kamu. Syahawatul ghayyi, tidak ada sesiapa yang dapat, yang kita kata yang boleh membersihkan dirinya, tak ada. Kita baca dalam kisah hadithul ifki, ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesiapa yang ikut jejak langkah syaitan, maka syaitan akan menyuruh kamu dengan perkara yang keji dan munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalalah bukan disebabkan kurniaan Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidaklah akan menjadi bersih seorang pun di antara kamu sampai bila-bila. Maknanya setiap orang itu memang akan terlibat dengan dosa. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, tidaklah ada seseorang pun di antara kamu sampai bila yang akan bersih daripada dosa. Maknanya akan terlibat juga dengan dosa. Tetapi walakinnallaha yuzakki man yasha, Allah Ta'ala akan membersihkan sesiapa yang dia kehendaki. Apa jaminan kita yang kita boleh terlepas pada dosa? Tak ada. Tak ada, tidak ada jaminan. Ini yang kita takut. Tetapi kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi, Allah Ta'ala menerima taubat daripada hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya, wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dua kali disebut dia menerima taubat dan dia memaafkan. Kita kata kenapa Allah Ta'ala tidak sebut satu saja? Bila menerima taubat, lain-lain sayyi'at pun hapus. Ini dipanggil dalam bentuk ala wajhi at-ta'mim dengan at-tahsis. Kalau dikatakan taubat merujuk kepada al-kabair, maka as-sayyi'at merujuk kepada as-saghair, antara dosa yang besar dengan dosa yang kecil. Walaupun seseorang itu tidak sedar kesalahan dilakukan, tetapi dengan sebab amalan-amalan tertentu Allah Ta'ala memaafkannya. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka jahanam itulah tempat yang dijanjikan untuk mereka semuanya. Maksud mereka di kalangan orang-orang yang sesat kerana mengikuti jalan syaitan, di mana ia mempunyai sab'atu abwab, 7 pintu. 7 pintu, 7 bahagian. Yang disebut sebenarnya maksud 7 pintu ni makna 7 nama. Sab'atu abwab, 7 nama. Di antara disebut oleh Ibnu Jurayj, Jahannam, Ladha, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim dan Hawiyah. Neraka Jahannam paling banyak disebut dalam Quran. Paling banyak disebut, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Wa ma adraka mal hutamah, itu pun nama neraka juga. Apa dia? Fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. As-sa'ir. Saqar, ma salakakum fi saqar. Dalam surah Al-Muddathir. Al-Jahim, ulaika ashabul jahim. Al-Hawiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Itu semua adalah asma'un nar, nama-nama neraka yang ada 7 bahagian ataupun disebut 7 pintu. Baik. Setengah pembahagian seperti disebut oleh Imam Ad-Dhahhak, seorang tokoh tabi'in dari kalangan tokoh tafsir dari kalangan tabi'in. Adapun neraka jahanam itu untuk lil usatil, adapun yang pertama lil usatil muwahhidin, untuk ahli maksiat di kalangan orang yang mentauhidkan Allah. Manakala kategori yang kedua untuk lil yahud, untuk orang-orang Yahudi. Yang ketiga untuk lin nasara, untuk orang-orang Kristian. Yang keempat lis sabiin, sabiin penyembah-penyembah bintang. Yang kelima lil majus, golongan majusi yang menyembah api. Yang keenam untuk kaum musyrikin, dan yang ketujuh untuk lil munafiqin. Ini perbezaan pandangan antara yang mentafsirkan abwab dengan maksud nama-nama neraka, dengan pendapat yang kedua maksud 7 abwab, 7 pintu, dengan maksud 7 manzilah,
7 kategori. Neraka macam ni untuk orang yang begini. Neraka macam ni untuk orang begini. Dan bagi setiap satunya ada juz'un maksum, bahagian yang telah diagihkan. Ada nasib, ada bahagian untuk mereka yang telah diperuntukkan. Kita terus kepada ayat berikutnya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ini berhubung dengan balasan bagi orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga bersama dengan uyun, adanya sumber mata air yang mengalir. Ayat sebegini banyak diulang dalam Quran. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Dalam surah At-Tur. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Dalam surah Al-Mursalat. Innal muttaqina fi maqamin amin. Dalam surah Ad-Dukhan. Apa dia lagi? Allah Ta'ala meletakkan suatu penanda aras bahawasanya syurga itu diperuntukkan untuk al-muttaqin. Nak faham? Kita tidak akan jumpa satu ayat dalam Quran yang menyebut innal mu'minin innal muslimin. Apabila disebut balasan syurga, fi jannatin wa uyun, fi jannatin wa na'im, fi dhilalin wa uyun, semuanya innal muttaqin innal muttaqin innal muttaqin. Sebagaimana dinyatakan di awal surah Baqarah bahawa hidayah daripada Quran ini untuk hudan lil muttaqin, tak dimari dengan hudan lil muslimin, hudan lil mu'minin. Kita kena faham, bila kita belajar tafsir, kita nak lihat apakah rahsia di sebalik penggunaan istilah yang sebegini. Mungkin kalau kita kaji, kita kena buka kitab Ruhul Ma'ani oleh Al-Imam Al-Alusi. Dia banyak mentafsirkan di segi rahsia asrar al-lughah, rahsia bahasa. Kalau nak ngaji usul fiqh, dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Kalau nak tengok di segi hukum fiqh, bukalah tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkam Al-Quran Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau nak tahu banyak dari segi hadis-hadis Nabi, bukalah tafsir At-Tabari ataupun tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau nak faham dari segi bahasa, cuba cari dalam Ruhul Ma'ani lil Imam Al-Alusi. Apa ayat ni mari dengan innal muttaqin. Ketika Allah Ta'ala menisbahkan balasan syurga, dia tak sebut innal muslimin, innal mu'minin, tapi innal muttaqin alladzina taqaw. Sifat takwa ni suatu makam yang sangat sukar untuk dicapai oleh manusia. Sangat susah. Perlu diakui, sangat sukar dan sangat susah. Kalau tidak susah, sudah tentu Nabi tidak mengajar doa yang khusus. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wahai Tuhan, berilah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bersihkanlah jiwa ini kerana engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah yang menjadi wali pelindungnya. Anta maulaha. Seolah-olah kita menyatakan kepada Allah, kita tidak ada kemampuan untuk kita naik kepada makam muttaqin. Sukar payah. Sebab tu kalau kita bercakap dalam bab wali-wali Allah, adakah bila disebut wali dia bersih daripada dosa? Adakah orang yang benar-benar bersih daripada dosa itulah orang bertakwa? Tak semestinya. Orang bertakwa juga terjatuh dalam dosa. Itu kita kena faham. Thumma awrasna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Ayat dalam surah Fatir menyebut kategori hamba-hamba Allah. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada yang berbuat zalim pada dirinya, dia buat dosa. Tapi bukan bermakna dia kufur engkar kepada Allah, dia buat dosa. Wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan sekadar melaksukan yang fardu, tak buat hak sunat, tetapi dia menjaga daripada terlibat dengan dosa. Dan ada juga wa minhum sabiqum bil khairat bi iznillah, ada yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sebenarnya kategori kita berubah antara tahap pertama, kedua, ketiga. Ya, mungkin satu ketika kita berada pada zalimun li nafsi. Mungkin atas usaha kita pergi kepada muqtasidun. Tetapi kalau kita usaha lagi, kemungkinan tidak mustahil kita masuk dalam sabiqun bil khairat. Orang-orang yang apabila melakukan kebaikan, dia akan berlumba-lumba. Baik. Orang yang bertakwa disebut fi jannatin wa uyun, berada dalam syurga yang ada padanya uyun, ain. Uyun. Uyun jamak daripada ainun. Ainun bukan mata ni dah, merujuk kepada sumber air.
Sumber disebut manba', masdar manba'ul ma', sumber punca air yang akan mengalir daripada syurga. Di mana Nabi SAW menyatakan berhubung dengan kelebihan syurga Al-Firdaus, wa minha tufajjaru anhar al-jannah, daripada syurga Firdaus yang tertinggi itulah terpancarnya, keluarnya punca kepada sungai-sungai dalam syurga. Macam mana kita nak fikir? Adanya uyun. Allah Ta'ala menggambarkan dalam syurga, wa wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiya fiha 'ainun jariyah. Ainun jamak dia uyun, ainun jariyah, adanya sumber air, sungai, anak sungai sifatnya jariyah, gerak semua. Dia tidak air yang bersifat ar-rakidu, air yang kaku, yang bertakung. Maksudnya tidak, air dalam syurga adalah air yang bergerak. Sebab itu disebut uyun, sebab sifat air itu bergerak. Ataupun disebut juga dalam surah Al-Waqi'ah, ya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud wa ma'im maskub, air yang mengalir mencurah-curah. Allah, macam mana kita nak imajinasikan akan keindahan gambaran syurga. Lalu dikatakan kepada mereka, masuklah kamu dengan selamat lagi aman. Udkhuluha, ayat ini dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa, mendoakan kepada mereka apabila dipersilakan, udkhuluha bisalamin aminin. Ingat dulu masa mengaji di Kolej Islam dulu, dia punya pintu gerbang masuk sekolah ditulis atas tu udkhuluha bisalamin aminin. Bila pergi Madinah, keluar daripada airport Madinah, dia ada pintu gerbang dia. Sebab kalau kita pergi di airport Kota Baru ni, ada pintu gerbang, dia tulis atas tu udkhuluha bisalamin aminin. Di airport Madinah juga dululah, sekarang ni mungkin masih ada lagi, dia tulis begitu juga. Orang yang berada di matar Al-Madinah Al-Munawwarah, yattaji ila asimah, daripada menuju ke pusat bandar, dia tulis dah tu udkhuluha bisalamin aminin. Memang ayat ni asalnya untuk ahli syurga, tetapi boleh digunakan dalam bentuk dipanggil ala sabilid doa, dalam bentuk kita mendoakan orang yang baru tiba supaya masuk dengan selamat. Kalau kita pergi ke Kahirah, Mesir, siapa di airport dia tu, daripada balai ketibaan nak masuk kepada kawasan lega dia, dia tulis udkhulu Misra insyaallah amin. Itu di ayat tu pula, masuklah kamu ke Mesir insya-Allah dalam keadaan aman selamat. Itu merujuk kepada kisah Nabi Yaqub dengan anak-anak dia yang bertemu kembali dengan Yusuf, lalu dikatakan udkhulu Misra, masuklah kamu ke Mesir. Hani udkhuluha, yani udkhulu al-jannah, masuklah kamu dalam syurga. Bisalamin amin, dengan selamat lagi merasa aman. Inilah suatu nikmat yang besar apabila orang-orang beriman sampai kepada nihayah, kemuncak, bahawa dia dipersilakan untuk masuk ke syurga. Dalam hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang beriman sekali-kali tidak akan pernah merasa kenyang. Yashba', yakni tak pernah merasa puas untuk min khairin, berbuat apa sahaja kebaikan yang membolehkan dia mengumpul pahala yang banyak dalam akaun pahala dia, sehingga muntahahu, dia punya penghabisan dia, subnya gapo dia, al-jannah, masuk syurga. Selagi tak masuk syurga, dia akan buat kebaikan. Sebab apabila dia dah meninggal dunia, dah berakhir, sebenarnya seseorang itu sudah berada di ambang sama ada ke syurga atau ke neraka. Dan kita kena faham, bila seseorang itu meninggal dunia, sebenarnya sudah berada di ambang syurga atau neraka, walaupun dia belum memasuki hak sebenar. Idza mata al-'abdu, apabila mati anak Adam atau bila mati seseorang hamba, urida alaihi maq'aduhu, Nabi kata dibentangkan tempat duduknya sehingga diperlihatkan dia nampak tempat dia duduk dia sama ada minal jannati awin nar, syurga atau neraka. Kalau ia ahli syurga, lalu dikatakan hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaih, inilah tempat duduk kamu sehinggalah Allah Ta'ala membangkitkan kamu di sana. Mana seolah-olah ia berada dalam kubur seperti berada sebahagian daripada alam syurga kalau dia ahli syurga.
Tetapi apabila berlaku kiamat dan semuanya telah berakhir dan dia sudah hampir ke syurga, lalu dikatakan udkhuluha, masuklah, bisalamin aminin, dengan selamat lagi sejahtera. Dia sebut selamat, memang tidak ada yang tidak selamat. Bila syurga memang selamat. Hak sebelum sampai ke syurga tu hak tak selamat. Hak tak selamat. Bagaimana kita daripada mahsyar, bagaimana kita ketika hisab, bagaimana kita ketika sirat. Tidak ada jaminan kita akan selamat. Tetapi apabila sudah hampir ke syurga, semuanya akan selamat, dengan jaminan selamat. Tidak ada orang tiap tahun ke syurga. Siapa kalau orang bercinta, tak apalah kalau aku begitu, ku nantimu di pintu syurga. Hak menyanyi tu rambut tu buat besar. Tu lagu-lagu 70-an dulu. Ku nantimu di pintu syurga. Dia baca kena ayat ni tu, urkhuluha bisalamin amin. Nak masuk syurga tu dengan selamat, dengan aman. Kalau seseorang tu menginginkan orang yang dia cinta itu bersama dengan ke syurga, maka pastikan kita berada ala siratul mustaqim, jalan yang lurus. Kalau tidak, kita punya cita-cita, angan-angan kita tidak akan menjadi kenyataan. Orang yang kita harapkan bersama, dia ke tempat lain, kita ke tempat lain. Tapi kalau semuanya selamat, maka dia akan selamat secara bersama. Maka buktikan kesetiaan. Kesetiaan kita kepada agama, kesetiaan kita dalam persahabatan untuk bersama dengan orang beriman. Ini telah dibuktikan oleh Ummu Darda. Kisah yang menarik. Kisah yang menarik. Kalau seorang wanita yang kematian suami, lepas tu dia ada pilihan, sama ada dia nak nikah seorang lagi, kahwin lain setelah dia menjanda, atau dia terus mahu hidup bersendirian. Apabila Muawiyah bin Abi Sufyan pergi meminang Ummu Darda, ramai kena ke dia. Mungkin dia masih muda lagi. Lalu dia kata, aku tidak akan mengahwini sesiapa selepas kematian suamiku Abu Darda, kerana aku mengetahui bahawa Nabi SAW pernah memberitahu suamiku bahawa seorang isteri akan bersama dalam syurga dengan suami yang terakhir bersama dengannya di dunia. Kalau aku nikah denganmu, kata Ummu Darda, kalau aku nikah denganmu wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, bermakna peluang untuk aku bersama dengan Abu Darda tak ada. Walaupun ada kaul lain, pendapat lain di kalangan ulama menyatakan seorang isteri diberi ikhtiar, pilih untuk dia bersama dengan suami yang mana satu. Ada juga setengah tu nikah, suami pertama meninggal, lepas tu kahwin yang kedua, tak lama lagi meninggal, dia masih hidup lagi, kahwin yang ketiga. Timbul masalah, saya rasa dalam syurga macam mana nak bersama dengan suami yang mana. Tetapi yang lebih rajih seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Hadil Arwah ila Bidal Jannah, Hadil Arwah ila Bidalil Afrah ataupun Sifatul Jannah, seorang isteri akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Di sinilah teruji. Sebab itu kenapa Allah Ta'ala mengharamkan mana-mana lelaki, para sahabat mengahwini bekas isteri Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum, sebab isteri-isteri Nabi adalah ibu kamu. Kedudukannya seperti ibu, bukan ibu-ibu yang melahirkan anak tu. Dari segi haram dinikahi. Ataupun dalam ayat di akhir surah Al-Ahzab, apa tu? wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna dhalikum kana 'indallahi 'azima. Dan tidak boleh kamu wahai orang-orang beriman menikahi mana-mana isteri Nabi selepas kewafatan Nabi selama-lamanya. Sebab isteri-isteri Nabi adalah hak dia, untuk dia, bukan sahaja di dunia, bahkan di syurga. Kita kena faham situasi ini dimaksudkan dengan bila masuk syurga tu masuk dengan salamin aminin, dengan selamat dan rasa aman. Bukan sahaja aman dari segi aman, kita kata di dunia aman ni tak ada orang, tak ada huru-hara. Aman ni dari segi bahasa Arab dipanggil murtahul bal, mutmainnul qalbi, jiwa kita rasa lapang, hati kita rasa tenang, tu murtah. Kalau suasana aman tapi jiwa kita rasa serabut, itu tidak aman. Aminin.
Betul, negeri kita aman, tetapi sejauh mana jiwa kita benar-benar aman? Belum tentu. Boleh jadi masing-masing kita ni ada masalah sendiri. Hampa dengan cara hampa, orang lain macam-macam ada sendiri. Itu sifat kehidupan kita di dunia. Tapi dalam syurga kita masuk dalam keadaan murtahul bal, mutmainnul qalbi. Jiwa kita lapang, hati kita tenang. Tidak timbul soal kita nak fikir itu dan ini. Baik. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami cabut. Naza' cabut apa yang ada dalam dada mereka daripada ghil. Apa itu ghil? Ghil ni al-hiqdu, al-hasad. Ada sifat cemburu, iri hati, dengki. Allah Ta'ala cabut. Di mana sesama ahli syurga tidak ada lagi iri hati dan dengki. Bahkan apabila seorang lelaki di kalangan ahli syurga yang akan dikahwinkan dengan 70 bidadari syurga, sesama mereka tidak ada ghil. Tak ada ghil. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka itu hidup sebagai ikhwanan, bersaudara, berada di atas surur, sari tempat rehat yang tinggi. Surur, sarir. Syurga itu disebut jannatin aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Surur, adanya tempat rehat yang tinggi dalam keadaan mutaqabil, saling menghadap. Mu tengok aku tengokmu. Ayat yang sama dinukilkan dalam surah Al-A'raf, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, apa dia? Allahu akbar. Walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut daripada dada mereka dengan kuasa Allah Ta'ala. Hati kita ni berada dalam genggaman Allah. Allah Ta'ala boleh cabut apa-apa yang dia nak cabut. Termasuklah sifat hub, cinta. Boleh cabut. Dan Allah Ta'ala boleh berikan. Ini satu fitnah. Cinta ni satu fitnah. Fitnah yang besar. Ini cabut. Sama juga Allah Ta'ala boleh alqa, boleh lontarkan, boleh campakkan. Nabi Musa AS apabila dibuai dalam mok dia, peranik dia dalam bekas peti, mok dia kata beratlah, habis orang bunuh lah. Tetapi Allah Ta'ala memberi jaminan, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, wa alqaitu, aku akan campakkan kepadamu wahai Musa mahabbah, rasa kasih sayang daripadaku. Bila pak japak, semua orang tengok Musa jadi sayang belakang dia. Semua orang tengok ke dia jadi saya ke dia. Itu daripada outside kepada inside, daripada luar masuk dalam. Luar daripada pihak Allah Ta'ala masuk dalam diri Nabi Musa. Adapun ahli syurga, segala kekotoran, sifat dengki, iri hati hak ada selama ni, nazakna, kami cabut. Hak daripada inside, hak dalam ni semuanya dah duduk outside, bahagian luar. Hak tadi kalau ada bahagian internal, sekarang ni external, duduk luar. Bila duduk luar tak ada. Kita hak jadi penyakit ni sebab hak dah dia tu banyak benda lagi hak kena nak cuci. Tapi ahli syurga, Allah Ta'ala sendiri akan bersihkan jiwa mereka sehingga dicabut sebar ghil. Sifat ghil. Ini suatu sifat yang bahaya, ghil. Ghil dan sifat iri hati, dengki. Bahkan mereka menjadi ikhwan. Nikmat yang besar apabila kita hidup, kita merasakan orang lain adalah saudara kita. Ini satu nikmat yang digambarkan juga dalam surah Al-A'raf, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Di bawah mereka ada sungai yang mengalir. Apabila mereka mendapat begitu, apabila mereka mendapat nikmat yang sebegitu, lalu mereka memuji Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah, petunjuk kepada kami untuk jalan ini, padahal kami tidak mampu untuk mendapat petunjuk kalau bukan Allah Ta'ala yang memberi petunjuk.
La yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak disentuh oleh rasa kepenatan, letih. Dan tidaklah mereka keluar daripadanya. Tidaklah mereka dikeluarkan. Mukhrajin, mereka tidak akan dikeluarkan, tidak akan keluar, tidak akan berpindah. Tidak disentuh oleh kepenatan, letih, nasab. Kita akan diuji di dunia. Kadang-kadang kita letih, kita penat, kita sakit. Dan ujian-ujian ini menjadi penyebab kepada penghapusan bagi dosa. Nabi menyebut dalam hadis yang sahih, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta asyawkah. Tidaklah menimpa oleh seorang muslim sama ada nasab. Nasab disebut ini, la yamassuhum fiha nasab, tidak disentuh. Tidaklah menimpa seorang muslim oleh nasab, penat, letih, rasa kepayahan, rasa kesedihan, rasa kedukaan, rasa kemurungan, gham. Bahasa Kelantan kata gap, murung, moyong sedih. Hatta sehingga kan syaukah, duri, benda tajam, apa benda tajam macam mana, ada pisau ke, kaca ke, kena. Semua musibah itu penyebab kepada terhapusnya dosa. Kadang-kadang kita diuji dengan letih, penat, kita tak sedar bahawa ini adalah rahmat. Rahmat di sebalik ujian. Kita hanya nampak ini suatu musibah, rupanya sebalik musibah tak ada rahmat. Tapi dalam syurga tidak ada nasab. Rujuk ayat yang sama ada disebut dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir, apabila ahli syurga masuk ke syurga, lalu mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesedihan kami. Hari ini kami dalam syurga tidak ada sedih lagi. Dialah yang telah menempatkan kami di syurga yang tempat kami berada ini, di mana la yamassuna fiha nasab. Kami tidak disentuh oleh rasa kepenatan, keletihan. Dan tidak juga mereka keluar. Tidak ada seorang ahli syurga pun yang mahu keluar daripadanya. Innal muttaqina Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Apabila Allah Taala memasukkan orang beriman beramal soleh ke dalam syurga Firdaus, mereka itu khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, la yabghuna anha hiwala, mereka tak ingin pun untuk berpindah tempat. Tak situ ubi. La yabghuna anha hiwala, la yuriduna an yatahawwalu ila makanin akhar, mereka tak ingin pun untuk berpindah tempat. Dan mereka sendiri tidak akan keluar, bahkan mereka akan berada di situ. Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkanlah kami dalam syurga, ampunilah dosa kami ya Allah. Wa ma hum minha bimukhrajin, mereka tidak akan keluar daripadanya. Okey, ada satu hadis menyebut kelebihan orang mati syahid. Orang mati syahid, Nabi menyebut tidak ada seorang ahli syurga yang apabila masuk syurga ingin untuk keluar daripada syurga, kecuali orang-orang yang mati syahid bukan keluar sebab tak sedar dalam syurga, kerana mereka melihat besarnya kelebihan mati syahid sehingga mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia untuk mereka kembali berperang, mati syahid pula sehingga mereka mendapat kelebihan yang tinggi dalam syurga. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, apa dia? Apa dia dalam surah Qaf, sudah telah ditentukan perkara itu untuk kamu, bahawa kamu tidak akan kembali semula ke dunia. Nuklah setara mana pun kamu tidak akan klik semula ke dunia. Jadi rupanya ada sebahagian ahli syurga yang kepingin untuk kembali ke dunia walaupun sudah merasai nikmat syurga, iaitu orang-orang mati syahid. Bukan klik nak cari harta dunia, tetapi mahu kembali mati syahid supaya mereka mendapat kelebihan yang berganda-ganda dalam syurga. Adakah kita tidak terasa teruja? Ada. Itu nisbah kepada orang mati syahid. Wallahu a'lam. Ada soalan.
Ya, sila. Surah Al-A'raf. Ya. Ashabul A'raf. Ashabul A'raf, Al-A'raf mana tempat yang tertinggi. Antara syurga dan neraka ada satu tempat yang disebut Al-A'raf, tempat tertinggi, yang ulama berbeza pendapat siapa yang berada di situ. Ada setengah pendapat sampai kepada 8 pendapat, seperti disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mereka itu auladul musyrikin, anak-anak kaum musyrikin, anak orang kafir. Mereka tidak ke syurga, tidak ke neraka. Tapi adalah keputusan akhir itu macam mana? Ada yang menyatakan, tapi qaul yang masyhur, Ashabul A'raf ni orang yang sama banyak antara dosa dan pahala. Dia ada buat kebaikan, dia ada buat kejahatan. Dia orang beriman. Yani antara hasanatuhu dengan sayyiatuhu 50 50. Kalau timbang kan seimbang sama. Ashabul A'raf ini akhirnya macam mana? Ke syurga juga dengan rahmat Allah. Subhanallah. Wa bainahuma hijab, antara keduanya ada dinding. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Setiap orang duduk di Al-A'raf tu kamu boleh kenal dengan sifat-sifat mereka. Oleh kerana mereka kepingin untuk masuk syurga, tetapi mereka belum masuk syurga. Wa nadau ashabal jannah, orang yang duduk di tempat Al-A'raf ni berkata, wahai ahli syurga, salamun alaikum, sejahteralah kamu, kamu masuk dululah. Al-A'raf ni tak masuk lagi. Lam yadkhuluha, mereka tak masuk lagi. Wahum yatma'un, padahal mereka begitu tamak nak masuk. Dan wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar, apabila dialihkan pandangan mereka untuk melihat ahli neraka pula, dia duduk tengah-tengah ahli ni. Kalau kita kata sebelah kanan ini syurga, sebelah kiri neraka. Lalu ashabul a'raf ni berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, wahai Tuhan, jangan Engkau jadikan kami bersama dengan golongan yang zalim. Belah-belah malam pun kami nak ke syurga juga. Walaupun hari ni orang ke syurga dah ke syurga, kami belum, biarlah akhirnya kami ke syurga. Tapi akhirnya dengan rahmat Allah dikatakan, udkhulul jannah, masuklah kamu dalam syurga. Itu luasnya rahmat Allah. Sebab tu kita tak tahu. Sebab tu di dunia kita tak boleh nak mentakyikan secara khusus orang ni gini, kita tak tahu. Kita mengharapkan kepada Allah supaya diberikan ampunan kepada kita, diterima amanah soleh kita, dan dimatikan kita dengan husnul khatimah. Dimatikan dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.